Jadi pada hari ini pelajaran kita adalah bertajuk sedekah kunci kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi bersama dengan Ustazah Suzilawati dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Baik, pada hari ini apakah tajuk pelajaran kita? Cuba para pelajar lihat pada gambar ini. Apakah maksud gambar ini? Ya, maksud gambar ini adalah sedekah. Jadi pada hari ini pelajaran kita adalah bertajuk sedekah kunci kebaikan, iaitu pelajaran hadis muka surat 60 Pendidikan Islam tingkatan 3. InsyaAllah kita akan belajar bersama-sama sedekah kunci kebaikan. Dalam tajuk sedekah kunci kebaikan, apakah objektif pelajaran yang kita ingin capai? Okey, yang pertama, menyatakan kandungan hadis. Yang kedua, menyatakan maksud sedekah. Yang ketiga, menyenaraikan amalan sedekah dalam hadis. Yang keempat, menjelaskan 3 kelebihan beramal amalan sedekah dalam hadis. Dan yang terakhir, menyatakan 3 pengajaran hadis. Baiklah, kita akan bacakan hadis yang bertajuk sedekah kunci kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu tayyibatu sadaqatun wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun. Maksud hadis ialah setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Setiap hari yang terbit padanya matahari, kamu berlaku adil terhadap 2 orang yang bertelingkah ialah sedekah. Kamu membantu seseorang yang menaiki tunggangannya atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya ialah sedekah. Dan perkataan yang baik ialah sedekah. Dan setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan salat ialah sedekah. Dan kamu menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Sekarang kita akan lihat apakah maksud sedekah. Sedekah dari segi bahasa bermaksud pemberian. Manakala sedekah dari segi istilah ialah sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi memberi sedekah adalah sebagai tanda bersyukur di atas pelbagai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah kurniakan kepada kita. Jadi bersedekah juga merupakan satu ciri amalan para nabi dan rasul serta orang soleh sejak zaman berzaman. Seterusnya kita akan lihat
Apakah amalan sedekah yang terdapat dalam hadis? Yang pertama, berlaku adil dalam tindakan. Yang kedua, membantu orang menaiki kenderaan. Yang ketiga, mendamaikan orang yang bertelingkah. Yang keempat, mengucapkan perkataan yang baik. Yang kelima, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Yang keenam, berjalan untuk menunaikan solat. Dan yang ketujuh, membantu orang mengangkat barang ke dalam kenderaan. Jadi, ini adalah amalan yang terkandung dalam hadis yang Ustazah bacakan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan lihat apakah kelebihan beramal dengan amalan sedekah dalam hadis. Iaitu yang pertama, berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah. Okey, apakah maksud bertelingkah? Jadi, berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah ni, contohnya kita berusaha mendamaikan dua orang yang sedang berselisih faham, ataupun kita membantu dua orang rakan kita yang sedang bersengketa, bergaduh. Jadi, bila kita dapat menyelesaikan masalah kedua orang rakan kita yang sedang bertelingkah, yang sedang bergaduh, yang sedang berselisih faham, kita telah melakukan sedekah. Jadi, apakah kelebihannya? Kelebihan yang pertama adalah kita dapat menghalang kedua-dua pihak daripada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Yang kedua, kebaikannya adalah kita dapat menenteramkan hati kedua-dua belah pihak. Jadi, sebagai seorang rakan, apabila kita melihat rakan kita sedang berselisih faham ataupun sedang bergaduh, kita bertanggungjawab untuk berlaku adil terhadap kedua rakan kita dengan memberi nasihat ataupun cuba menyelesaikan masalah mereka. Kerana itu merupakan satu sedekah sekiranya kita berjaya mendamaikan dua orang rakan yang sedang bersengketa. Okey, seterusnya, kelebihan beramal dengan amalan yang kedua, iaitu membantu orang menaiki kenderaan atau membantu mengangkat barangnya ke dalam kenderaan. Baik. Contohnya, kita melihat ada orang sakit, ataupun kita melihat ada orang tua sedang menaiki kenderaan ataupun hendak menaiki kenderaan. Jadi, kita membantu orang sakit ataupun orang tua menaiki kenderaan jika mereka meminta tolong. Sekiranya mereka tak minta tolong pun, kita melihat keadaan mereka yang agak susah, maka berilah bantuan untuk mereka naik kenderaan. Ataupun dalam keadaan lain, kita menumpangkan sahabat kita ataupun orang yang memerlukan untuk menaiki kenderaan kita sekiranya orang itu memerlukan. Contohnya, kita nampak ada orang sedang berjalan kaki di tepi jalan kan. Jadi kita nak pergi sesuatu tempat di hadapan. Jadi apalah salahnya kita menumpangkan orang tersebut dengan kenderaan kita, kerana itu merupakan satu sedekah. Jadi, apakah kebaikan sekiranya kita menumpangkan orang menaiki kenderaan kita, ataupun kita membantu orang tua menaiki kenderaan, ataupun kita menolong orang mengangkat barang. Kita nampak ada orang tua sedang mengangkat barang kan, dalam keadaan yang dengan susah payah. Apa salahnya kita tolong dia kan, angkat barang masuk dalam kenderaannya. Itu merupakan sedekah. Dan apa kebaikan yang kita akan dapat? Iaitu yang pertama, kita dapat memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan. Kita akan dapat memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan. Dan yang kedua, kita dapat meringankan beban orang lain. Contohnya, orang tua tadi dalam keadaan yang kurang berupaya kan. Jadi bila kita tolong dia pada ketika itu, kita dapat meringankan beban dia ataupun beban orang lain. Seterusnya, kita tengok apakah kelebihan beramal dengan amalan sedekah dalam hadis yang ketiga, iaitu mengucapkan perkataan yang baik. Apakah contoh
Sebelum tu saya nak terangkan apakah contoh perkataan yang baik. Contohnya kita bercakap dengan sopan, beradab kan. Kita bercakap dengan keadaan berlemah lembut ketika kita bercakap. Kita memberi salam contohnya. Memberi salam juga merupakan perkataan yang baik kan. Kemudian kita mengajak seseorang melakukan kebaikan. Okay? Ataupun kita mencegah seseorang. Kita memberi nasihat seseorang yang sedang melakukan kemungkaran. Itu juga mengucapkan perkataan yang baik. Kemudian tidak mengguris perasaan orang lain ketika kita bercakap. Itu juga merupakan pengucapan perkataan yang baik. Jadi apa kelebihannya? Iaitu yang pertama, kita dapat menyuburkan budaya komunikasi yang berkesan. Yang kedua, kita dapat mengelak dan berlaku pertelingkahan. Sekiranya kita menggunakan kata-kata yang kesat, kan, kita bercakap dengan tidak sopan, menyebabkan mungkin akan berlaku pertelingkahan antara kita dan sahabat kita. Okay? Kebaikan yang ketiga, menampilkan imej dan peribadi yang disenangi. Bila kita ada akhlak yang baik, bercakap perkataan yang baik, bercakap menjaga hati orang lain, kan, kita dapat menampilkan imej dan peribadi yang kita yang orang senangi terhadap diri kita. Okey. Seterusnya, kita dapat menenangkan hati pendengar. Itu adalah kelebihan apabila kita mengucapkan perkataan yang baik. Seterusnya, kita akan lihat apakah kelebihan beramal dengan hadis, iaitu berjalan menunaikan solat. Okey, berjalan untuk menunaikan solat. Contohnya seorang lelaki berjalan kaki menuju ke masjid untuk menunaikan solat. Okay? Jadi apa kelebihannya seseorang itu akan dapat apabila berjalan kaki untuk menunaikan solat? Yang pertama, dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Berjalan kaki ni dapat menyihatkan tubuh badan lah. Sekiranya masjid tu agak jauh kan, jadi dia merupakan satu senaman kaki kan, dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Yang kedua, ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa. Orang yang berjalan kaki kan menuju ke masjid untuk menunaikan solat, Allah akan tingkatkan darjat dia dan Allah akan menghapuskan dosanya. Kemudian yang ketiga, berpeluang melaksanakan sedekah yang lain. Apa maksudnya? Contohnya dalam perjalanan dia ke masjid, dia nampak ada sesuatu yang menghalang di jalan. Contohnya ranting kayu dan sebagainya kan. Dia pun mengalihkan ranting kayu yang ada di tengah jalan, ataupun paku atau apa sahaja yang berbahaya di jalan raya. Maka pada ketika itu, dia dapat melakukan satu sedekah lain. Terusnya, orang yang berjalan kaki untuk menunaikan solat di masjid ni diberi cahaya yang sempurna dari kegelapan pada hari akhirat. Okey. Seterusnya, menghilangkan sesuatu yang membahaya di jalan juga merupakan satu sedekah. Contohnya kita membuang ataupun mengalihkan duri, ataupun kita mengalihkan kaca, ataupun kita nampak ada sesuatu yang menghalang di jalan. Contohnya kita nampak ada ranting kayu yang jatuh. Maka pada ketika itu, sekiranya kita mengalihkan perkara tersebut, kita menghilangkan bahaya tersebut di atas jalan raya, kita sedang melakukan satu sedekah, iaitu menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan kan. Kelebihannya iaitu yang pertama, kita dapat memberi keselesaan kepada pengguna lain. Kita dapat memberi keselesaan kepada pengguna lain. Yang kedua, menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin, menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan raya ni satu perkara yang baik. Maka bila kita buat, kita ada iman. Ada je orang boleh pilih sama ada dia nak buat ataupun dia tak buat. Kalau dia malas, maka dia malas. Dia tidak merasa benda itu penting kepada diri dia, maka dia tak buat. Tapi orang yang ada iman, bila dia melihat sesuatu perkara yang berbahaya di jalan, dia akan cuba alihkan kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sekiranya kita menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan, dia dapat mengurangkan risiko kemalangan. Okey? Dan yang keempat, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat apakah prisma ilmu dalam tajuk ini.
iaitu 5 tingkatan sedekah. Kita nak lihat apakah 5 tingkatan sedekah. Yang pertama, bersedekah dengan duit. Tingkatan sedekah yang pertama, bersedekah dengan duit. Yang kedua, jika tidak mampu bersedekah dengan duit, bekerjalah sehingga dia mampu bersedekah. Yang ketiga, jika tidak mampu juga, bantulah orang dalam kesusahan. Yang keempat, jika tidak mampu juga nak bantu orang dalam kesusahan, maka suruhlah orang melakukan kebaikan. Dan yang kelima, jika tidak mampu, maka tahan diri daripada melakukan keburukan. Ini adalah 5 tingkatan sedekah. Okey. Seterusnya kita akan lihat apakah pengajaran hadis. Daripada hadis ini, apakah pengajaran yang dapat kita? Yang pertama, kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah kerana setiap mukmin adalah bersaudara. Jadi sekiranya kita melihat ada rakan kita yang sedang bergaduh, kan ada adik-beradik kita yang sedang bergaduh, maka ambillah tanggungjawab untuk mendamaikan mereka kerana ia merupakan satu sedekah dan setiap mukmin adalah bersaudara. Okay, seterusnya yang kedua, pengajaran hadis yang kedua, kita hendaklah bercakap hal-hal yang baik kerana ia merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi gunakanlah nikmat lidah yang Allah berikan kepada kita untuk kita bercakap hal-hal yang baik-baik sahaja. Ya. Yang ketiga, pengajaran hadis ialah kita hendaklah berusaha mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan agar tidak memudaratkan orang lain. Jadi sekiranya kita dapat buat perkara ini, ya Allahu Akbar, alangkah baiknya, kan? Bila kita dapat mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan, ramai orang akan terselamat, okey, daripada kemalangan contohnya, kan? Contohnya kita mengalihkan kaca di jalan raya, mungkin kita boleh menyelamatkan banyak kereta daripada tayar pecah dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu sedekah kita, ya. Okey, seterusnya yang keempat, pengajaran hadis, kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan ini besar fadilatnya. Okey, jadi ini adalah merupakan pengajaran hadis yang kita dapat ambil daripada pelajaran hari ini. Okey. Jadi sebelum itu Ustazah nak buat latihan pengukuhan. Okey, kita tengok apakah latihan pengukuhan pada hari ini. Okey. Okey. Latihan pengukuhan pada hari ini ialah padankan potongan. Maksudnya para pelajar kena padankan setiap maksud dalam bahasa Melayu ini, okey, padankan dengan kalimah hadis yang menunjukkan maksud tersebut. Okey, kita tengok yang pertama. Setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat. Mana satu ayat dalam bahasa Arab yang menunjukkan setiap langkah kamu untuk menunaikan solat. Baik, kita lihat apakah jawapannya. Okey, jawapannya ialah wa kullu khutwatin tamshiha ila solati. Ada perkataan solat di situ, kan? Jadi pelajar boleh teka. Itu adalah jawapan untuk perkataan ataupun kalimah ayat yang pertama. Kalimah ayat yang kedua, perkataan yang baik ialah sedekah. Yang mana ayat yang menunjukkan perkataan yang baik ialah sedekah. Okey. Wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Itu maksudnya. Seterusnya, kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya. Mana satu ayat yang menunjukkan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya. Okey. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Okey, itu maksud ayat untuk kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya. Dan akhir sekali, kamu mengangkat barang ke atas tunggangannya, iaitu tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Okey. Seterusnya, kita tengok latihan pengukuhan yang seterusnya. Pilih betul atau salah.
kaitkan dengan hadis yang diajar. Hadis yang kita dah belajar tadi, kita cuba fahami dan pilih jawapan yang tepat. Berjalan kaki menuju ke masjid adalah sedekah. Betul ke salah? Jadi yang mana? Adakah berjalan menuju ke masjid adalah sedekah? Betul atau salah? Jawapannya betul ya anak-anak sekalian. Berjalan kaki menuju ke masjid adalah sedekah. Kemudian yang kedua, menceritakan hal peribadi kepada kawan adalah sedekah. Betul ke menceritakan hal peribadi kepada kawan adalah sedekah? Adakah perkara ini terdapat dalam hadis? Apakah jawapannya? Jawapannya salah ya. Jadi menceritakan hal peribadi kepada kawan bukanlah satu sedekah. Yang ketiga, menyelesaikan pergaduhan antara rakan adalah sedekah. Adakah betul menyelesaikan pergaduhan antara rakan adalah sedekah? Mari kita lihat jawapannya, iaitu betul ya. Menyelesaikan pergaduhan antara rakan adalah sedekah. Seterusnya yang keempat, menolong guru membawa barang adalah sedekah. Para pelajar tolong guru angkat barang. Tolong guru angkat buku contohnya. Adakah itu satu sedekah? Betul. Menolong guru mengangkat barang adalah satu sedekah. Jadi lepas ni kena rajin-rajinlah bantu guru di sekolah ya. Seterusnya, senyum itu sedekah. Adakah memberi senyuman kepada orang lain itu sedekah? Jawapannya betul ya. Memberi senyuman itu adalah satu sedekah. Kita telah sampai ke hujung pelajaran kita pada hari ini. Maka kita kena ingat ya, sedekah tidak akan membuatmu miskin. Sedekah tidak akan membuat kita miskin. Sedekah juga tidak mengurangi harta. Jadi Ustazah berharap pelajaran kita pada hari ini, tajuk yang berkaitan dengan sedekah kunci kebaikan, dapat dipahami oleh semua penonton dan para pelajar yang menonton video ini. Jadi Ustazah berharap video ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustazah sebagai sokongan kepada Ustazah. Dan akhir kalam, Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.